Masih lagi bersama saya dan juga Prof. Azlinda dalam segmen ataupun slot Universiti Memperkasa Komuniti. Tadi kita dah bercakap berkenaan dengan macam mana Fakulti Perakaunan ni memberi sumbangan kepada komuniti. Satu perkara yang menarik sebenarnya saya dengarkan malam ni, pertama kali saya dengarkan persoalannya bagaimana kolaborasi antara Fakulti Perakaunan dan juga industri supaya graduan ini keluar menepati piawaian dan juga citarasa industri itu sendiri. Prof. Okay. Fakulti Perakaunan memang bekerjasama yang sangat rapat dengan industri. Kalau kita bercakap tentang perakaunan, kita bercakap tentang audit firms, the Big Four, dan juga badan-badan kerajaan dan sebagainya. Kita bekerjasama dengan industri ni secara berstruktur dan rasmi adalah berkaitan dengan peluang pembelajaran di industri, internship dan sebagainya. Itu memang salah satu struktur rasmi lah untuk peluang kepada pelajar-pelajar perakaunan ni supaya dapat peluang pengajian secara terus di industri. Itu yang pertama. Tapi kalau kita bercakap tadi tentang komuniti yang saya sebut tadi tentang sulam tadi, kita pergi direct, kita beri bantuan, tapi mengasah bakat dan juga ilmu yang mereka ada tu, aplikasikan ia kepada industri. Yang itu soft skill juga gitu. Yes, betul. Jadi itu antara inisiatif yang dilakukan daripada Fakulti Perakaunan sendiri untuk dan juga industri. Tapi persoalannya ada graduan ini yang keluar yang mungkin mengganggu, tidak dapat kerja. Sebab apa? Industri bagi sebab tidak menepati piawaian mereka sendiri. Dan juga itu saya kira satu alasan yang kurang munasabah sebenarnya. Tapi kedua-duanya perlu memainkan peranan. Universiti perlu memainkan peranan. Industri juga perlu bersifat lebih terbuka menerima graduan-graduan, fresh grad untuk mereka melatih. Namun persoalannya tetap kepada universiti. Adakah cukup latihan yang diberikan kepada mahasiswa? Adakah cukup silibus itu merangkumi segala keperluan untuk industri? Jadi apa peranan universiti sebenarnya untuk melengkapkan perkara itu? Yang itu memang kita tahu semua peranan universiti yang utama adalah untuk menyiapkan graduan untuk menjadi graduan yang holistik, yang berdaya saing, future ready, graduates dan sebagainya. Jadi bila kita bina kurikulum, kita rancang pembelajaran, pengajian dan sebagainya tu, ia termasuk juga satu adalah technical skills, satu lagi tentang smart skills, digital, teknologi, kepakaran ilmu dan sebagainya. Dan juga yang tadi saya sebut tentang soft skill, communication, interaksi, leadership skill dan sebagainya. Yang itu akan diperolehi di dalam kuliah, tapi dalam masa yang sama, itu yang saya sebut tadi, dengan peluang bersama industri, kita juga membawa industri masuk ke dalam bilik kuliah. Ini kita panggil konsep collaborative teaching. Okay. Jadi kita jemput industri, alumni dan sebagainya untuk masuk ke dalam kuliah supaya dapat memberi pengalaman, membawa pengalaman mereka, exposure selain pada pensyarah saja. Industri juga memberi kisah benar lah sebenarnya, sharing of experience kepada pelajar-pelajar di dalam bilik kuliah. Jadi maksudnya saya memang peranan universiti memang perlu menyiapkan dalam pelbagai aspek, dan kita tidak boleh hanya berharap dengan kurikulum dan segala pengajian berlaku di dalam bilik kuliah sahaja. Jadi penglibatan pelbagai pihak berkepentingan, stakeholders ini sangat penting untuk membantu mengasah dan juga meningkatkan ilmu dan kompetensi pelajar dan juga pensyarah. Sebenarnya dia berkaitlah yang itu. Sebab tadi kita sebut pasal komuniti tadi, pensyarah, pelajar dalam masa sama, kita juga bantu bukan hanya dari aspek tentang ilmu sahaja, malah ada juga kalau saya boleh berkongsi sedikit, para pensyarah penyelidik daripada fakulti dapat membuat inovasi dalam membina aplikasi sistem yang boleh bantu asnaf tadi, IKS dan sebagainya untuk mereka mempertingkatkan lagi operasi dan perniagaan mereka.
Baik. Jadi kalau kita ikutkan terbalik kepada awal tadi berkenaan dengan service learning ataupun sulam yang diadakan, maka macam mana sebenarnya program berkenaan dengan University Social Responsibility untuk mengukur kesan positif dalam masyarakat? Okey. So kita setiap projek yang kita buat, kalau untuk sulam tu sebab dia sangat berstruktur dan dalam kurikulum, maka memang dah ada rubrik of assessment-nya. Semua kita akan menilai pelajar dan juga input dan feedback daripada SMEs itu sendiri. Mereka akan beri assessment penilaian terhadap pelajar juga di samping pensyarah juga. Tapi kalau untuk yang program-program lain yang University for Society yang kita sebut tadi tentang sekolah, tadi kan tuition dan sebagainya, maka kita lihat dari segi ada peningkatan tentang grade pencapaian mereka dalam peperiksaan yang mereka jalankan. So maksudnya dari segi keberhasilan tu kita semak dan kita teliti mengikut dia punya impak yang dapat diperolehi daripada projek-projek tersebut. Kalau tadi yang macam asnaf atau ada juga projek pensyarah-pensyarah kami di cawangan ni, sebab saya kena ingat Fakulti Perakaunan ni ada di seluruh cawangan lah sebenarnya. Jadi mereka ada buat projek dengan masjid, pihak masjid, membantu masjid untuk menjalankan asas perakaunan dan sebagainya. So impaknya kita akan lihat dari segi kejayaan mereka mengurus hal keuangan, mengurus hal perakaunan, record keeping dan sebagainya. So yang itu kita nampak kalau berjalan dengan lancar, maksudnya maka berhasillah projek tersebut, berjayalah projek tersebut. Baik. Kalau dari segi asnaf tadi, kalau mereka berjaya bukan hanya dari segi jalankan perniagaan, belajar untuk jadi usahawan, tapi mungkin yang paling most impactful would be mereka dapat keluar daripada kepompong tahap asnaf itu sendiri melalui ilmu yang kita berikan. Baik, insya-Allah saya doakan. Mungkin secara ringkas ada sedikit harapan impian daripada Fakulti Perakaunan UiTM sendiri kepada masyarakat di luar sana yang sedang menonton sekarang ini. Prof, silakan. Terima kasih. Bagi pihak Fakulti Perakaunan dan juga UiTM, saya rasa kita perlu menjalankan tanggungjawab ini secara lebih berkesan. Kita mempunyai kepakaran, talent, maka kita boleh bantu komuniti sebenarnya dalam pelbagai aspek. Sama ada kami sendiri di universiti yang akan menawarkan perkhidmatan itu, atau daripada masyarakat dan komuniti boleh datang sebenarnya kepada kita untuk mohon bantuan. Baik. So two-way communication sebenarnya. Baik, jadi ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Aslinda Yusof, Dekan Fakulti Perakaunan Universiti Teknologi Mara UiTM kerana sudi bersama kita pada hari ini berkongsi berkenaan dengan Universiti Memperkasa Komuniti, bukan sahaja memberikan kesan yang baik kepada mahasiswa, tapi juga memberikan kesan yang baik kepada komuniti setempat, membantu mereka keluar daripada kepompong kemiskinan, keluar daripada tangga kemiskinan, keluar daripada golongan-golongan yang asnaf dan sebagainya. Bapak, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada penonton luar sana kerana sudi bersama kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan kekal bersiaran setiap hari Jumaat jam 9 malam di TV1, selain akan bersiaran di saluran berita RTM. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan menyambut ataupun melangkah ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat menunaikan ibadah puasa. InsyaAllah azam Ramadan tahun ini puasa penuh, tarawih penuh, sahur penuh, insya-Allah akan dipermudahkan segalanya dan moga dilancarkan segala urusan sepanjang ibadah bulan Ramadan. Saya Syarul Islam, kita akan berakhir di sini dan kita akan berjumpa di lain hari insya-Allah. Assalamualaikum.